Boleh kan? Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik tuan-tuan, hari ni kita berkumpul untuk kali yang seterusnya, kali yang mama duduk sini. Hari ni anak saya seorang ni dia bangun awal dah pula. Tapi tak apalah, bangun awal pun tak apalah. Okey tuan-tuan, hari ni kita berkumpul untuk siri yang ke-25 Tadabbur Qontot. Siri ke-25 Tadabbur Qontot. Hari ni kita nak tadabbur ayat mana? Hari ini kita nak tadabbur insya-Allah daripada surah Al-Jumu'ah. Kebetulan hari ni pula hari Jumaat. Saya tak rancang ni, tiba-tiba je hari ni memang kena dengan ayat ni. Hari ni hari Jumaat, kita study daripada surah Al-Jumu'ah. Surah Jumaat, surah Al-Jumu'ah. Surah ke-62 dalam Quran, ayat 3 dan 4. Surah ke-62 dalam Quran, ayat 3 dan 4. Apa yang Allah sebut dalam ayat 3 dan 4 surah Al-Jumu'ah? Jom kita semak sama-sama. Tuan-tuan, ayat 2, maksudnya ini intro. Ayat 2 surah Al-Jumu'ah, Allah berfirman, Huwallazi, dia adalah Allah. Huwallazi, Allah itu, dia, Allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dia, Allah, dia yang utus di tengah-tengah golongan ummi itu. Allah yang utus di tengah-tengah golongan ummi itu, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. So, ada perkataan ummi dekat situ. Dekat situ ada perkataan ummi. Allah utus di tengah-tengah golongan ummi, rasul dari kalangan golongan ummi itu sendiri. Ulang balik. Allah utuskan di tengah-tengah golongan ummi, rasul daripada golongan ummi itu sendiri. Sekarang tuan-tuan timbul soalan, apa itu golongan ummi? Jom kita study. Apa itu golongan ummi? Tuan-tuan, perkataan ummiyin, orang-orang ummi. Perkataan ummiyin, orang-orang ummi itu siapa dia? Tuan-tuan, perkataan ummi ni dia ada datang daripada dua kata akar. Satu, ini istilah untuk orang yang buta huruf, orang ummi. Ummi maksudnya buta huruf. Maka bila kita sebut orang tu orang ummi, ummiyin, orang-orang ummi, maksudnya orang-orang yang buta huruf. Orang-orang yang buta huruf. Perkataan ummi juga adalah untuk orang-orang yang daripada Ummul Qura, ibu segala kota, merujuk kepada orang Mekah. Seperti mana tuan-tuan? Kita orang Malaysia, maka orang akan panggil orang-orang Malaysia sebagai Maliziyin. Orang-orang Malaysia, Maliziyin. So, macam saya orang Kedah, so orang Kedah orang akan sebut Kedahiyin. Kedahiyin kalau ramai. Jadi kalau sebut orang penduduk Ummul Qura, orang akan sebut ummiyin, penduduk, orang-orang Ummul Qura. Tapi tuan-tuan, oleh sebab ini Tadabbur Qontot, hari ni saya nak explain ayat yang kita nak baca ni menggunakan definisi yang atas. Definisi orang ummi, orang buta huruf. Hari ni definisi yang bawah kita abaikan. Definisi yang bawah kita tak bincang hari ni. For the sake of today, kita akan bincang orang ummi menggunakan definisi atas. Orang buta huruf. Baik tuan-tuan, jom kita recall balik. Sekarang tuan-tuan, fokus pada urusan agama. Urusan agama, siapa dianggap ummi? Dalam urusan agama, siapa dianggap buta huruf? Muhammad nak masuk tak? Tak nak muka. Satu. Golongan ummi. Siapa yang dianggap golongan ummi dalam urusan agama? Siapa dianggap buta huruf dalam urusan agama? Baik tuan-tuan. Satu orang itu dianggap ummi. Pertama sekali tuan bayang macam ni. Satu orang yang tak tahu tulis, tak tahu baca, kita panggil ummi. Tapi tuan-tuan, ada orang dia tahu tulis, dia tahu baca, tapi dia tak ada sesuatu untuk dibaca. Ada orang demikian. Contoh tuan-tuan, dalam masyarakat Quraisy pada zaman Nabi, ramai sangat yang tak tahu membaca. Sangat ramai tak tahu membaca. Maksudnya tak tahu membaca tu normal di kalangan mereka. Tapi di kalangan yang ramai-ramai itu adalah seorang tahu membaca. Adalah seorang yang kat sana pula tahu membaca. Tapi meskipun mereka tahu membaca, tapi Allah menggelar mereka sebagai ummi. Why? Kerana mereka tahu baca, but they have nothing worth to read. Mereka tidak ada sesuatu yang bernilai untuk dibaca. Sebab orang-orang ummi, orang-orang di Mekah itu, mereka adalah orang yang tak ada benda nak baca pun. Kitab yang wajar dibaca tidak ada. Mereka tak ada kitab. Mereka tak ada something yang worth to read. Maka Allah tetap memanggil mereka sebagai ummi. So tuan-tuan,
Dengar kat sini, saya nak kaitkan dengan ayat. Maka tuan-tuan, satu orang yang tidak tahu tulis, tak tahu baca, mereka ummi. Tapi saya sangat yakin tuan-tuan dekat belah sana ni, tuan-tuan di sebalik skrin sana, tuan-tuan tahu tulis dan tahu baca. Tapi soalan seterusnya, adakah tuan-tuan ada sesuatu yang worth reading? Ada sesuatu yang bernilai untuk dibaca? Adakah tuan-tuan ada sesuatu perkara tersebut? Tuan-tuan, kita selaku Muslim, ya, kita ada sesuatu yang bernilai untuk dibaca itu, iaitu Al-Quran. Isu seterusnya tentang Al-Quran ini adalah, kita ni, tuan-tuan tu, tahu tak baca? Tahu tak baca Quran? Sebahagian tuan-tuan akan cakap, ya, saya tahu baca Quran. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut balik, baca bukan bermaksud membunyikan Al-Quran tersebut. Ramai orang, bila kita sebut baca Quran, dia memahamkan untuk dia membunyikan ba fathah ba kasrah bi, ba sin min alif lam lam, kita sebut bismillah. Tuan-tuan, kita bukan nak tuan-tuan mahir membaca, maksudnya membunyikan. No. Boleh tak tuan-tuan membaca dan faham setiap ayat-ayat tersebut? Maka sesiapa yang dia boleh bunyikan, tapi dia tak boleh nak faham benda dia bunyikan, kita panggil dia buta huruf, tak tahu baca. Seperti mana waktu anak kita tadika dulu tuan-tuan, kita tunjuk A, dia kata A. Tunjuk B, dia kata B. Kita pun tunjuk B, A, B, U. Bunyi apa? Anak kita pun sebut babu kot. Tuan-tuan, kita panggil anak kita tahu membaca ke? Kalau dia boleh bunyikan tapi dia tak tahu benda dia sebut, kita tak panggil dia boleh membaca. Dia baru merangkak-rangkak je untuk membaca tersebut. Konsepnya sama. Kalau kita boleh untuk membaca, membunyikan huruf-huruf Quran, membunyikan bacaan-bacaan Quran, tapi kita tak faham apa pun kandungan Quran itu, sudut pandang istilah agama kita, orang itu masih lagi ummi. Orang itu masih lagi buta huruf. Meskipun dia tahu membaca. Maka tuan-tuan, fokus. Kelas-kelas lepas, kita kata bahawa untuk faham agama ini, somehow bahasa Arab penting. Kan? Kemudian bila kita tak mampu untuk faham bahasa Arab, mesti kena ada Allah hantar Rasul setempat. Rasul yang bercakap bahasa kaum. Rasul ini akan buatlah kerja-kerja dia selaku Rasul, pendakwah itu, kepada kaum yang dia berkongsi bahasa dengan mereka. Maka tuan-tuan, ayat hari ini, Allah kata, Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang utuskan di tengah-tengah golongan ummi itu. Ingat, golongan ummi apa dia? Dia tak erti tulis, tak erti baca. Atau mereka erti tulis, erti baca, tapi dia tak ada benda nak dibaca. Allah kata, di tengah-tengah orang yang tak tahu itu, fokus tuan-tuan, fokus kita hari ini, kita adalah orang Melayu yang tak tahu bahasa Arab. Kita ummi. Di tengah-tengah orang ummi yang tak tahu bahasa Arab tu, di tengah-tengah orang Malaysia yang boleh baca bahasa Arab tapi tak reti nak faham tu, di tengah-tengah orang ummi tu, Allah hantar seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah hantar seorang Rasul yang sama-sama tak reti baca, sama-sama tak reti apa-apa pun dulu. So tuan-tuan, fokus penduduk Mekah. Penduduk Mekah tak tahu tulis, tak tahu baca, tak ada buku. Allah hantar seorang Rasul dari penduduk Mekah juga yang awalnya tak tahu tulis juga, tak tahu baca juga, tak tahu kitab tu apa juga. Akhirnya Rasul itu Allah angkat jadi Rasul. Allah beri pengetahuan kepada Rasul itu. Rasul itu dakwah kepada penduduk Mekah. Soalan, ada tak benda yang kind of Tuhan boleh buat dekat Malaysia juga? Jawapannya ya. Setelah pembincang pada kelas lepas apa maksud Rasul, saya tak bahasa nak ulang di sini. Kelas sebelum ini, kelas hari Isnin lepas, saya dah bercakap tentang Rasul. Maka tuan-tuan, dalam konteks kita kat Malaysia pun, Allah hantar satu orang Rasul kepada Malaysia ni, satu orang pendakwah di Malaysia ini, di tanah Melayu ini, yang mana dulu pun pendakwah tu tak reti apa juga. Dulu pun dia ummi juga, dulu pun dia buta huruf juga. Cuma selepas satu proses, akhirnya orang yang asalnya ummi menjadi pendakwah di kalangan orang-orang ummi yang lain. Dia jadi pendakwah Rasul. Saya guna perkataan Rasul tu, jangan confuse. Kelas lepas saya mak balik. Akhirnya dia mendakwahkan sesama ummi itu. Apa yang Rasul tu buat? Apa pendakwah tu buat? Yatslu alaihim ayatihi. Rasul itu, pendakwah itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Keterangan-keterangan Allah. Tugas Rasul, tugas pendakwah, dia bacakan. Yatslu alaihim. Dia membacakan kepada orang-orang ummi itu. Yalah, orang-orang ummi itu boleh baca, tapi mereka tak boleh baca sampai faham.
Maka Rasul ini yatslu alaihim ayatihi. Dia bacakan kepada orang-orang itu sampai faham. Yuzakihim. Rasul itu bersihkan orang-orang itu. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Rasul itu ajar kitab, ajar kebijaksanaan, hikmah. Tuan-tuan, Quran ini perlu dibacakan. Tapi tuan-tuan, dia bukan sekadar dibacakan. Kita kena ajar bagaimana lepas kita baca teks, cara nak aplikasi. Quran ini teks. Dia buku teks. Bila dia teks, kita boleh baca kan. Lepas kita baca, macam mana nak aplikasi kehendak teks. Maka Rasul itu yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu ajar mereka kitab dan Rasul itu ajar mereka hikmah. So tuan-tuan, tugas Rasul adalah membacakan ayat kemudian mengajar. Itu tugas Rasul. Jadi tuan-tuan, satu orang ummi, ingat Rasul tu juga ummi dulu, dia pun tak tahu. Tapi tuan-tuan, setelah dia tahu, dia mengalami proses pembelajaran. Dia datang kepada kaum dia yang bercakap bahasa yang sama, sama-sama tak tahu dulu. Sekarang dia membacakan ayat Allah kepada golongan yang tak tahu, kaum dia yang tak tahu. Kemudian dia juga perlu ajar kaum dia bagaimana kita aplikasi teks kepada kehidupan. Itu tugas Rasul. Sambungan. Wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Mereka, golongan ummi ini, golongan yang selama ni tak ada Rasul itu, in kanu min qabl, mereka sebelum ini betul-betul serius fi dhalalim mubin, betul-betul dalam sesat yang sangat sesat. So tuan-tuan, golongan ummi, golongan yang tak mahu tulis, tak tahu tulis, tak tahu baca, atau golongan yang tidak ada benda nak dibaca. Mereka tak berkemahiran nak baca, atau mereka tak ada benda nak dibaca. Sebahagian tuan-tuan Quran dah ada, benda yang wajar dibaca dah ada, tapi tuan-tuan tak tahu nak baca. Maksudnya tuan-tuan tak tahu nak baca sampai faham. Perlu ada satu orang Rasul yang akan membacakan ayat itu untuk tuan-tuan dan juga akhirnya mengajarkan practicality ayat itu kepada kita semua. Poin dia, kerana Allah hantar itu, ingat sebelum ini kita seluruh komuniti masing-masing fi dhalalin mubin. Kita semua tersesat, terbela tentang teks Quran yang ada dekat dalam mushaf-mushaf kita tersebut. Maka sekarang menjadi tanggungjawab satu orang yang asalnya dulu dia ummi. Menjadi tanggungjawab kepada satu orang yang mana dulu dia ummi, dia pun tak kerti baca juga dulu. Dulu pun dia pun blur-blur tentang kandungan kitab. Hari ini setelah dia mengalami proses pembelajaran, dia ada tarbiyah tersebut, tanggungjawab dia untuk somehow sampaikan benda yang dia tahu, dia bacakan pula kepada orang lain. Dia sampaikan benda yang dia tahu, dia ajarkan pula kepada orang lain. Itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab orang ummi. Saya ulang balik tuan-tuan. Orang ummi. Orang yang asalnya buta huruf. Orang yang asalnya tak tahu. Orang yang asalnya tidak ada benda untuk dibaca. Setelah kita tahu, setelah kita telah memfaham benda yang nak dibaca, tanggungjawab tuan-tuan semua, tanggungjawab kita semua untuk buat sedikit sharing kitab yang wajar dibaca ini, pengetahuan yang telah kita tahu ini, tanggungjawab kita untuk sampaikan kepada orang-orang ummi yang lain yang berada di keliling kita. Bahkan bukan sekadar orang ummi yang ada di keliling kita. Sambungan daripada ayat itu, kita simak ayat 3. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Juga kepada orang-orang selain mereka, mereka adalah orang ummi. Juga kepada orang-orang selain orang ummi ni, selain mereka, lamma yalhaqu bihim, yang belum pun kalian berhubungan dengan orang-orang itu. Kita baca balik tuan-tuan. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Juga kepada orang-orang selain orang-orang ummi itu, yang mana belum pun orang ummi ni, belum pun orang yang tak erti baca ni berhubungan dengan mereka. Maka tuan-tuan, di manakah dakwah Islam ni perlu berhenti? Di manakah penyebaran kandungan kitab ini perlu berhenti? Jawapannya, ia tidak boleh berhenti. Ia perlu disampaikan kepada golongan yang sama-sama ummi. Tutup mulut. Ia perlu disampaikan kepada golongan yang sama-sama ummi. Kemudian ia hendaklah dikembangkan, disebarkan lagi kepada akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Perlu dikembangbiakkan lagi kepada orang-orang yang kalian belum bertemu dan berhubungan dengan mereka. So tuan-tuan, bila kita study Al-Quran, bila kita faham sedikit daripada Quran, make sure buat sedikit
sharing, berkongsilah. Bagaimana berkongsi? Tuan-tuan boleh ambil tempat saya, iaitu tuan-tuan duduk di sini pula, tuan-tuan mengajar dan buat sharing dengan orang lain pula. Atau paling-paling tak, saya sedar sebahagian tuan-tuan suka screenshot apa yang kita study. Sebahagian tuan-tuan suka untuk buat sedikit rumusan, share pula dekat WhatsApp, share pula dekat Facebook, share pula dekat mana-mana tempat. Tuan-tuan, tindakan itu adalah bagus. Saya ulang balik, itulah tindakan satu orang ummi yang faham apa yang dia kena buat. Tuan-tuan tulis di bahagian komen. Kita faham, kita belajar, kita kongsi. Tulis di bahagian komen. Kita faham, kita belajar, kita kongsi. Tuan-tuan, setiap kali apa-apa benda baru tuan-tuan study, tuan-tuan buat sedikit rumusan. Bagaimana tuan-tuan buat sedikit rumusan? Antara yang selalu kita buat adalah tulis di bahagian komen. Tuan-tuan tulis di bahagian komen tu adalah rumusannya. Apa tuan-tuan faham, tuan-tuan tulis di ruangan komen. Lepas tuan-tuan tulis dan faham di ruangan komen, kelas habis, buat sedikit sharing. Share dengan siapa? Paling-paling tak zaman kita ini, share semula dekat wall Facebook tuan-tuan. Buat sedikit ringkasan. Tuan-tuan pun dah screenshot 2-3 video, 2-3 screenshot dah tadi. Buat sedikit ringkasan, cerita balik dekat WhatsApp. Buat sedikit ringkasan, cerita balik dekat Facebook. Cerita balik dekat walls tuan-tuan. Why? Sebab tuan-tuan asalnya ummi. Kemudian tuan-tuan jumpa satu orang rasul pendakwah yang ummi juga dulu. Dia cuba untuk sampaikan cross the point kepada tuan-tuan. Bila kita dapat point itu, takkan nak hadam seorang. Sampaikan kepada orang ummi keliling kita. Dan juga kepada orang-orang ummi yang lamma yalhaqu bihim, yang belum pun kamu berhubungan dengan dia. Tuan-tuan, dekat Facebook ni, dunia Facebook ni, kita boleh berkongsi dengan orang yang keliling kita. Bahkan kita boleh berkongsi dengan orang yang belum lagi kalian berhubungan dengan mereka. Maka tuan-tuan, ending pada bahagian itu, ayat 3, endingnya adalah Wahuwal Aziz Hakim. Allah dihormati kerana ada kuasa dan Allah Maha bijaksana. Demikianlah tuan-tuan, Allah memilih satu orang ummi untuk Allah beri ilmu, dan akhirnya orang ummi tu, orang yang asalnya tak tahu membaca whatsoever tersebut, dia keluar daripada ketidaktahuannya itu. Allah Al-Aziz, Allah dihormati kerana ada kuasa. Dalam ramai-ramai ummi, Allah nak pilih ummi yang mana untuk menjadi pendakwah tokoh di kalangan ummi-ummi itu. Tuan-tuan, Allah dihormati kerana ada kuasa. Allah nak pilih tokoh mana dari kalangan ummi untuk menjadi tokoh yang bersinar di kalangan ummi, itu kita serahkan kepada Allah. Kita tak perlu kisah. Tapi yang pentingnya, sama ada kita tokoh yang bersinar ataupun tokoh yang malap-malap, asalkan kita buat kerja yang Allah suruh, iaitu asalnya kita ummi, kemudian kita belajar, kita faham, kita sampaikan, kongsikan ke orang lain. Tuan-tuan, kita tokoh yang besar ataupun bukan tokoh, sama ada kita tokoh yang bersinar ataupun yang malap-malap, itu tak penting. Sebab Allah Al-Aziz, dia pilih siapa dia nak. Yang pastinya kita buat, play our part. Kita belajar, kita faham, kita kongsi. Allah Al-Aziz, Al-Hakim, dan Allah Maha bijaksana. Allah yang Maha bijaksana ini mengajar kita dengan cara ini. Allah yang Maha bijaksana ini mengajar kita yang tak tahu bahasa Arab, ayat-ayat Allah dalam bahasa Arab tersebut, kerana Allah Al-Hakim, dia mampu untuk mengajar kita meskipun kita tak tahu bahasa Arab tersebut. So tuan-tuan, kalau demikianlah keadaannya, bukankah wajar untuk kita bersyukur? Bukankah ini kurniaan Allah? Ayat 4, Zalika fadlullah yu'ti man yasha. Demikian kurniaan Allah, Allah beri kepada siapa yang dia nak. Yes, tadi saya sebut dah, ada orang yang akan menjadi tokoh yang besar di kalangan orang ummi. Itu kurniaan Allah, Allah beri dekat dia. Dan ada orang yang kerana ada tokoh besar dari kalangan ummi itu, dia boleh dapat sedikit manfaat belajar agama daripada tokoh-tokoh yang bercakap dalam bahasa kita itu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kurniaan. Itu kurniaan. Allah bagi banyak. Kita duduk kat Malaysia ni banyak tuan-tuan tokoh-tokoh yang boleh mengajar ayat Allah kepada kita. Itu kurniaan, patut kita syukur. Wallah zul fadlil azim. Allah ini kurniaannya sangat besar. So tuan-tuan, tulis di bahagian komen. Kita belajar, kita faham, kita buat apa? Kita kongsi. Kita belajar, kita faham, kita kongsi. Dan tuan-tuan, banyak tokoh di keliling kita yang boleh bercakap dalam bahasa kita, boleh menyampaikan ayat Allah. Tokoh-tokoh itu dulu pun mereka ummi, dulu pun mereka tak faham apa. Hari ini mereka datang berkhidmat kepada kita yang lain yang sekarang kita pula ummi. Maka apabila Allah hantar tokoh yang asalnya ummi
untuk mengajar kita golongan ummi yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas kurniaan yang Tuhan bagi ni. Tulis dekat bawah, share dekat tempat-tempat lain. Syukur Allah hantar tokoh-tokoh ummi untuk mengajar kita yang sama-sama ummi ni. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, jangan lupa buat sharing sebentar lagi. Tulis dekat bawah, saya dapat sesuatu hari ni. Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, klik button share, tulis dekat status, Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ni, dan buat sedikit komentar dekat sana. Wallahu alam. Oh, kalau tulis komentar tu, tag saya tag Al-Jibra Academy. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.
semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.